Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek Bahasa Melayu yang bertajuk Karnival Bahasa Melayu. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Karnival Bahasa Melayu ini terdapat pada muka surat 91 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 6. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 2.3.2 membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan pelbagai keterangan secara mekanis. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat membaca sebuah teks petikan mengenai Karnival Bahasa Melayu yang mengandungi 2 ayat tunggal dan 2 ayat majmuk dengan pelbagai keterangan secara mekanis. Kedua, mencatat 6 maklumat penting daripada teks petikan mengenai Karnival Bahasa Melayu dalam bentuk grafik. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya membaca sebuah teks petikan mengenai Karnival Bahasa Melayu yang mengandungi 2 ayat tunggal dan 2 ayat majmuk dengan pelbagai keterangan secara mekanis. Kedua, murid berjaya mencatat 6 maklumat penting daripada teks petikan mengenai Karnival Bahasa Melayu dalam bentuk peta buih. Baiklah murid-murid, apakah pertandingan yang diadakan oleh pihak sekolah kalian semasa Minggu Bahasa Melayu? Ya, tentu pelbagai aktiviti ataupun pertandingan yang diadakan semasa Minggu Bahasa Melayu di sekolah murid-murid. Antaranya ialah pertandingan Bahas ala Parlimen. Pertandingan Bahas ala Parlimen ini merupakan pertandingan yang dilaksanakan secara berkumpulan yang bertujuan untuk menggilap bakat murid untuk menyampaikan hujah serta memberikan pandangan yang bernas kepada pihak lawan iaitu sama ada pihak kerajaan maupun pihak pembangkang. Seterusnya, kita lihat gambar yang kedua merupakan aktiviti ataupun pertandingan bercerita. Pertandingan bercerita ini tentunya dapatlah seseorang itu berkongsikan sesebuah cerita kepada para pendengar yang berada di hadapannya. Ia juga mengandungi pelbagai nasihat yang terdapat dalam sesebuah cerita tersebut. Gambar yang ketiga merupakan pertandingan berbalas pantun. Tujuannya adalah untuk memupuk murid-murid untuk mencintai bahasa Melayu serta melahirkan murid-murid yang sangat menyayangi kesusasteraan bahasa Melayu dan serta dapat mencungkil kemahiran berfikir aras tinggi sewaktu menjawab ataupun membeli pantun daripada pihak lawan. Dan akhir sekali merupakan gambar pertandingan nyanyian solo. Pertandingan nyanyian solo ini tentunya dinyanyikan oleh murid-murid dan lagu ini mestilah berunsurkan nasihat dan juga memupuk semangat cintakan bahasa Melayu. Diharapkan murid-murid dapatlah menyertai pelbagai pertandingan yang diadakan oleh pihak sekolah murid-murid untuk melahirkan murid-murid yang hebat dalam berbahasa Melayu serta memartabatkan bahasa Melayu. Baiklah murid-murid, mari kita membaca teks cerita mengenai Karnival Bahasa Melayu ini dengan sebutan dan intonasi yang betul. Baiklah murid-murid, mari ikut cikgu untuk membaca teks petikan cerita ini dengan sebutan dan intonasi yang betul.
Pada 27 Julai 2016, Unit Kokurikulum Pejabat Pendidikan Daerah Baling telah mengadakan Karnival Bahasa Melayu. Program itu diadakan di Pusat Rekreasi Air Panas Hulu Legong, Baling, Kedah. Peserta karnival itu terdiri daripada murid sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan daerah Baling. Penganjuran program itu bertujuan untuk menggalakkan anggota persatuan menggunakan bahasa Melayu secara berkesan. Pada hari itu, Amar, Damrong, Izuni, Jianhui, Sarmila dan Minli telah menyertai pertandingan berbalas pantun. Pertandingan itu diadakan bermula pada pukul 11 pagi. Mereka melafazkan pantun dengan penuh penghayatan. Penonton terpukau akan keindahan bahasa Melayu. Pada pukul 3 petang, pertandingan pidato telah diadakan. Antara pesertanya termasuklah Imran, Asha dan Peshan. Mereka menyampaikan pidato yang bertemakan bahasa Melayu, bahasa antarabangsa. Peshan petah berpidato dengan hujah yang bernas. Menjelang malam, semua peserta berkumpul di Dewan. Amar dan Siume telah mendendangkan nyanyian lagu patriotik dan lagu asli pada malam itu. Kemerduan suara mereka telah memikat hati juri. Oleh itu, mereka diumumkan sebagai pemenang. Kesimpulannya, Karnival Bahasa Melayu ini memberikan manfaat kepada Amar dan kawan-kawannya. Mereka berasa bangga menyertai karnival tersebut. Baiklah murid-murid, mari kita mengenal pasti ayat tunggal dan ayat majmuk daripada teks petikan cerita tadi. Baiklah murid-murid, Cikgu Afan sudah pun membantu murid-murid untuk mengenal pasti ayat tunggal dan juga ayat majmuk yang terkandung dalam teks petikan tersebut. Jadinya di sini, Cikgu Afan sudah pun membahagikan kepada dua bahagian iaitu ayat tunggal dan juga ayat majmuk. Kita lihat ayat tunggal yang pertama di situ. Program itu diadakan di Pusat Rekreasi Air Panas Hulu Legong, Baling, Kedah. Ini merupakan ayat tunggal. Maksud ayat tunggal ialah ayat yang tidak ditambah sebarang ataupun apa-apa kata hubung. Dan kita lihat ayat yang kedua. Penonton terpukau akan keindahan bahasa Melayu. Ayat ini merupakan ayat tunggal sahaja kerana tidak ditambah dengan kata hubung. Kita lihat maklumat yang kedua di sebelah kanan itu merupakan ayat majmuk. Sebelum itu, apakah itu ayat majmuk? Ayat majmuk merupakan ayat tunggal yang disambung dengan menggunakan kata hubung. Maksudnya di sini ayat tunggal, satu ayat tunggal dihubungkan dengan ayat tunggal yang kedua. Dihubungkan guna apa? Guna kata hubung. Jadi di sini adanya dua ayat tunggal yang telah pun dihubungkan menggunakan apa? Kata hubung. Pandai. Kita lihat contoh ayatnya. Peserta karnival itu terdiri daripada murid sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan daerah Baling. Ayat ini ayat majmuk. Mengapakah ayat ini ayat majmuk? Ya, bagus kerana ada menggunakan kata hubung gabungan iaitu dan. Yang berwarna kuning itulah ya murid-murid. Dan kita lihat ayat yang kedua. Penganjuran program itu bertujuan untuk menggalakkan anggota persatuan menggunakan bahasa Melayu secara berkesan. Ayat ini merupakan ayat majmuk. Mengapakah ayat ini ayat majmuk? Ya, ayat ini ayat majmuk kerana menggunakan kata hubung
pancangan keterangan ataupun kata hubung keterangan lah di situ, iaitu untuk menerangkan maklumat tersebut, ayat yang awal tadi, iaitu memberikan alasan lah. Dan diharapkan murid-murid dapatlah memahami ayat-ayat ini dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita mengecam maklumat penting berdasarkan perenggan cerita yang telah dibaca tadi. Baiklah murid-murid, sekarang untuk kita menjelaskan maklumat yang terdapat dalam setiap perenggan teks petikan cerita ini. Kita lihat, perenggan yang pertama di sini menunjukkan maklumat pentingnya iaitu tarikh. Tarikh bagi karnival ini diadakan pada 27 Julai tahun 2016. Penganjurnya pula iaitu Unit Kurikulum Pejabat Pendidikan Daerah Baling. Dan tempatnya diadakan di Pusat Rekreasi Air Panas Ulu Legong, Baling, Kedah. Dan inilah 3 maklumat penting yang terdapat dalam perenggan yang pertama. Sekarang, mari kita lihat perenggan yang kedua. Perenggan yang kedua ini membincangkan tentang peserta yang terlibat. Oleh itu, kita lihat pesertanya murid sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan Baling. Dan akhir sekali, perenggan yang ketiga di situ membincangkan tentang acara yang pertama diadakan semasa Karnival Bahasa Melayu, iaitu acaranya melafazkan pantun. Inilah maklumat yang terdapat dalam perenggan yang pertama, kedua dan yang ketiga. Seterusnya, mari kita lihat perenggan yang keempat pula. Perenggan yang keempat pula membincangkan tentang acara yang kedua pula yang diadakan semasa Karnival Bahasa Melayu tersebut, iaitu acaranya pidato. Seterusnya kita lihat perenggan yang kelima. Perenggan yang kelima ini membincangkan tentang acara yang ketiga, iaitu nyanyian lagu patriotik dan lagu asli. Dan perenggan yang terakhir di situ menerangkan tentang impak ataupun kesan daripada Karnival Bahasa Melayu itu diikuti oleh para peserta. Jadi di sini kesannya memberi manfaat kepada peserta untuk memartabatkan bahasa Melayu. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami perenggan yang keempat, kelima dan yang keenam ini dengan sebaiknya. Kini tiba masanya murid-murid perlu mencatat maklumat penting berdasarkan perenggan cerita yang telah dibaca tadi dalam bentuk peta buih. Sila rujuk slide aktiviti 2 tadi. Catatkannya dalam buku pemahaman. Baiklah murid-murid, sekarang tugasan ini murid perlu lakukan, iaitu murid perlu mencatat semula maklumat penting yang telah dibincangkan tadi dalam slide aktiviti 2 dalam bentuk peta buih ini. Jadi di sini murid tulislah maklumat tersebut dalam bentuk peta buih ini dengan maklumat yang betul seperti yang telah dibincangkan tadi. Semoga murid-murid dapat menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.